Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasirul haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan Alhamdulillah, kita bersyukur kerana hari ini kita mula balik kuliah duha kita di Masjid Sultanah. Jadi sepatutnya kita mula minggu lepas, tapi oleh kerana masih lagi dalam PKPB, tak boleh rentah daerah, jadi memikirkan keadaan tu, kawan-kawan yang luar daerah tak boleh masuk. Kalau nak masuk pun kena buat surat, jadi renyah. Jadi Alhamdulillah, dengan takdir Allah Ta'ala pada hari ini kita jumpa balik. Moga-moga Allah Ta'ala mengekalkan nikmat ini kepada kita. Jadi kalau tak silap, kita berhenti hari itu 39 ke surat 39, betul tak? Di mana tak? Tengah. Baik. Dan qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan wajib i'tiqad pula bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Muqaddis. Situ kan? Baik. Ni orang kata kena di bulan dia. Baik. Jadi peristiwa ni wajib kita kena beriman. Ini di antara perkara sam'iyat, wajib kita beriman. Jadi apabila kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan apa yang dicerita oleh Rasul, dikhabarkan, disampaikan oleh Rasul, wajib beriman. Di antara keimanan kita kepada Rasul-Rasul, keimanan kita kepada kitab Allah Ta'ala, keimanan kita kepada malaikat, keimanan kita kepada qada dan qadar, dan perkara-perkara yang lain, termasuk peristiwa yang berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. Wajib kita beriman. Dan wajib i'tiqad, wajib kita yakin dalam hati pula bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan malam daripada Mekah kepada Baitul Muqaddis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan akan hambanya, lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, daripada Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis. Baik. Maka kita wajib beriman perkara tu. Tak boleh kita ingkar. Kalau ingkar, na'udzubillah, membawa kepada kufur. Membawa kepada kufur. Ni dalam waktu hari itu PKP, kita digemparkan dengan satu pahaman, iaitu agama Melayu. Tak mau hak Arab. Dia kata hak Nabi Muhammad, hak Arab ni dia tak setuju. Tikai syahadah, tikai Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dia bertikai. Dia kata hak yang Melayu punya bukan nama Allah. Dia jadi wasak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tu Tok Saleh rahimahullah, dia kata orang hak tak ada akidah merapu bercakap. Dia kata Nabi Adam dengan Melayu ni Melayu dulu. Jadi rosaklah betul itu. Na'udzubillah. Jadi kita yakin Rasul kita dibawa oleh Allah Ta'ala berjalan. Pasal apa? Setelah kewafatan isteri dan bapa saudara baginda, iaitulah Abu Talib. Tahun kesedihan. Maka Allah Ta'ala menggembirakan Rasul kita dengan membawa jalan Nabi kita daripada Mekah sampai Baitul Muqaddis,
naik pula Mi'raj daripada langit pertama sehinggalah langit yang ketujuh. Daripada langit yang ketujuh naik lagi 3 tangga. Yang pertama Sidratul Muntaha, yang kedua Mustawa, dan yang ketiga iaitulah di Hadratul Kursi. Maknanya 7 langit tambah 3 lagi, jadi 10 tangga Nabi kita menaiki pada malam itu. Ini wajib kita beriman. Dan daripada Baitul Maqdis kepada langit yang 7. Daripada Baitul Maqdis, daripada Mekah ke Baitul Maqdis orang panggil Isra. Daripada Baitul Maqdis naik ke langit namanya Mi'raj. Nabi kita naik. Allah Ta'ala memberi kepada Nabi kita itu naik dengan menggunakan tangga. Tangga Mi'raj. Daripada langit pertama sampailah langit yang ketujuh. Dan kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Arash dan Kursi, dan kepada Mustawa. Atau Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi, Maha suci Allah, asra, yang memperjalankan bi'abdihi, akan hambanya. Maknanya Allah Ta'ala sebut dengan Subhana. Pasal apa? Mula dengan Subhana, Maha suci Allah daripada kekurangan. Benda ni kalau fikir dengan akal pelik, tapi kalau tak iman tak pelik. Kalau Allah Ta'ala nak buat lebih pada ni, kita boleh terima. Kita boleh terima apa yang dicerita dalam Isra wal Mi'raj. Dengan zaman lah kita nak fikir logik, boleh terima. Lebih-lebih lagi. Pasal apa? Kalau Nabi dia belah dada, lah ni di IJN duk belah dada hari-hari. Kalau Nabi kata dia dalam keadaan sedang, lah ni bius sedang dalam keadaan tak sakit. Habis ubat bius baru sakit. Tak ada masalah. Kita beriman. Awak keluar jantung, belah hak nu belah hak ni, kadang-kadang buah bateri pula tak mati. Kalau kita nak fikir logik, boleh terima. Lebih-lebih lagi kalau tak iman, lagi-lagi kita boleh terima. Kelajuan yang berada di atas kelajuan yang Allah Ta'ala buat perjalanan itu, iaitulah lebih laju daripada kelajuan cahaya. Kalau kelajuan cahaya ini dah laju, lebih-lebih lagi malaikat itu daripada nur. Kita boleh terima. Habis itu. Baik. Jadi ini yang dikatakan Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi kita tambah teguh lagi perjuangan, walaupun isteri dah meninggal, bapa saudara meninggal, teguh hati Nabi untuk teruskan perjuangan. Baik. Kemudian melihat ia Nabi Rasul kita tu akan Tuhan, yakni akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam i'tikad kita, di atas muka bumi ni tak ada seorang pun yang boleh melihat Allah melainkan Rasul kita pada malam Isra wal Mi'raj. Orang lain tak boleh. Siapa-siapa yang mendakwa melihat Allah dalam keadaan sedang, maka kufur dengan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu garis kita. Nak meletakkan hukum salah ke tak salah ke, kena tak kena, apabila ada garis hak lihat Allah di atas dunia dalam keadaan sedar ni, Nabi kita ya. Kalau orang lain dakwa, salah. Kalau orang lain dakwa, tak betul. Kalau dia kata ya, bukan, tu bukan Tuhan. Tok Guru Petani kata Tuhan tu jadi tukang. Tu bukan Tuhan, Tuhan tu dia kata. Allah Ta'ala kita tak boleh lihat di dunia, tetapi di akhirat bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dapat lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia tak ada, melainkan Rasul kita ya.
melainkan di dalam mimpi. Tu pun tanpa kaifiat. Tak boleh kita nak gambarkan macam mana, kerana Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'. Tidak ada suatu seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Dan wajib i'tiqad pula. Bukan. Dan beberapa kemudian melihat ia Nabi akan Tuhan. Rasul kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketiadaan berkaifiat, tak tahu cara. Nak habaq, nak cerita tak boleh. Kerana tak ada satu benda yang boleh nak samakan. Nabi tak tahu nak cerita macam mana. Dan berkata-kata akan dia, akan Nabi oleh Tuhannya, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul kita bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apabila Nabi kita terlihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita terus sujud. Allah Ta'ala berkata, ya Muhammad irfa' ra'saha, angkatlah kepala. Minta apa yang nak minta. Nabi kita orang cerdik, dia tak minta. Dia cerita akan kelebihan Rasul yang lain. Nabi Musa kalimullah, Nabi Daud melembutkan besi, Nabi Sulaiman kerajaan yang besar, Nabi Ibrahim Khalil. Maka Allah Ta'ala pun dan difardukan ke atasnya, ke atas Nabi dan umat, sembahyang 5 waktu. Dapatlah sembahyang 5 waktu. Sebelum tu sembahyang dah khas untuk Rasul sahaja. Itu kalau kita baca peristiwa Isra' wal Mi'raj, Malaikat Jibril perintah Nabi kita sembahyang di Madinah Tayyibah. Sembahyang apa kalau kita tanya? Sedangkan sembahyang baru dapat malam tu, yakni sembahyang yang khusus untuk Rasul. Macam mana? Wallahu a'lam. Sembahyang yang khusus untuk Rasul kita. Baik. Dan beberapa banyak lagi daripada perkara yang wajib diketahui. Maknanya perkara hak wajib i'tiqad bukan bab ketuhanan dan Rasul saja. Bahkan banyak di antara hak besar, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Dan semua yang dikhabarkan oleh Rasul, termasuk peristiwa Isra', termasuk perkara-perkara yang dikhabarkan, perkara-perkara yang lain, amat banyak. Hak wajib kita beriman tu amat banyak. Diketahui akan dia. Dan beberapa banyak lagi daripada perkara yang wajib diketahui. Banyak lagi perkara i'tiqad yang wajib kita kena ketahui akan dia, akan perkara hak wajib kita berpegang di hati kita tu. Amat banyak. Serta i'tiqad. Perkara tu amat banyak. Dalam banyak-banyak tu, setengah daripadanya, sebahagian daripada dia wajib atas mukallaf mengetahui bahawa setiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Itu wajib kita kena terima juga. Itu wajib kita kena terima. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Habis. Dan wajib i'tiqad. Tengok. Tok Saleh dia kata orang hak tak ada akidah ni mampu. Duk ada lagi hak pasien ni. Dia kata Sultan Abdul Hamid duk hidup lagi, duk di Jeniang. Loh. Kalau kita pergi makam pun, hak depan tu guru dia, makam Melanggar, Syekh Pak Wan Sulaiman. Lepas Pak Wan Sulaiman tu makam Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid meninggal dah, wafat, meninggal, mangkat. Dia kata ada lagi duduk di Jeniang. Hak pasien ni dia tengok kita, tuan ni umur 380 tahun.
Lah kita ni baru umur 60, dia kata 380. Hak tu dia mabuk di alam jin. Nah. Na'udzubillah. Kena kecoh lagu tu lah. Rasul kita Mi'raj, Isra, tak duk kalut dengan benda lain melainkan kalut untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok benda pelik terus berjalan, tengok terus berjalan, tengok terus berjalan. Diperlihatkan kepada Rasul kita Ifrit merupakan api. Nabi kita terus baca-baca ikut malaikat Jibril, jin tu terus binasa. Tengok pula gambaran-gambaran, Nabi kita tengok jalan, terus berjalan, tengok berjalan, bau wangi, bau masyitah. Rasul kita tak tunggu di situ, ambil pelik wangi. Tak macam kita. Nah, kita tengok satu benda pelik-pelik, kita lama di situ. Rasul kita tak terhenti, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Nah, tengok orang tabuk gandum, terus naik, terus berbuah. Kalau kita duk belek dulu no. Benih apa ni? Baja ke mana ni? Nabi dah tengok terus tanya malaikat Jibril, apakah gambaran ni? Inilah gambaran orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala fi sabilillah. Oh, gitu, jalan lagi. Barulah sampai kepada Allah Taala. Nah, baru sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu peringkat pertama Allah Taala uji kepada orang yang nak menuju kepada jalan hadrat ilahi. Apabila dia dah suci dah kerohanian dia, hati dia, maka alam ni datang berkhidmat kepada mereka. Hinggakan pokok tu boleh cakap, dia dengar. Contoh dia kata aku ni pokok apa? Contohlah. Nama aku ni, tujuan Allah Ta'ala buat aku ni untuk ubat ni. Kalau dia duk layan benda tu, dia tak boleh jadi wali, dia jadi tok bomoh. Tapi kalau orang hak nak jali menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ni dia mai tu dia dengar, lepas tu dia terus hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru berjaya. Itu maknanya Isra wal Mi'raj, untuk memberi pengajaran kepada kita hal kelakuan kita menuju hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Hal ni kalau kita belajar dengan Abu Khairul lebih kita faham. Nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena ada teman, dia kena ada guru, dia kena ada kenderaan. Nabi naik borak malam tu, dia kena ada guru malaikat Jibril, dia kena ada taulan, teman. Inilah perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu. Baik. Jadi di antara perkara kewajipan kita kena beriman, tiap-tiap hak bernyawa tu pasti mati, sehingga malaikat sekalipun binasa. Sehingga malaikat sekalipun binasa. Termasuk Israel pun Allah Ta'ala permatikan dia. Termasuk Israfil, lepas dia tiup sangkakala yang pertama, Allah permatikan Israfil. Bereduk balik, baru tiup kali yang kedua. Maknanya semua tiap-tiap yang bernyawa tu mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahawasanya tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Pasti mati. Semua kita ni kena mati. Lepas tu macam mana? Maka kita persiapkan untuk rehlah kita ke alam barzakh, untuk mempersiapkan keadaan kita untuk bermusafir ke alam barzakh. Kita dah lepas dua alam. Yang pertama alam zarri, zuriat, alam roh. Yang kedua alam rahim, perut ibu. Lepas dah dua alam. Lepas tu pula
la ni alam yang ketiga dunia. Nak pi lagi beberapa alam. Dua lagi. Alam barzah dan alam yang berkaitan dengan mahsyar. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi. Kita nak pi lagi ke alam barzah. Apa persiapan kita? Kalau hari ni kita tanya nak masuk apa? Kalau kita nak pi ke mana-mana, nak siap apa? Takkanlah kita nak pi ke alam mahsyar tak ada persiapan. Apa bekalan kita? Inilah hak kita dok buat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi mata hati keimanan. Allah bantu kita dengan taufik. Alhamdulillah. Kebajikan yang kita membuat persiapan untuk ke alam barzah. Kita tolong kebajikan. Kuliah-kuliah agama kita support, pengajian-pengajian kita support. Kita doa, kita bantu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu PKP pun walaupun kita duduk di rumah, kita dibuka dengan berbagai-bagai yang dikatakan peluang kebajikan. Jadi hak baru ni alhamdulillah, terima kasih hak bagi sumbangan untuk tutup guru pondok tu. Alhamdulillah. Peluang tuan-tuan duduk di rumah pun kita boleh teruskan kebajikan. Cikgu Ak pun bubuh WhatsApp macam nu, sumbangan ni, itu semuanya untuk bekalan kepada kematian. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Apabila mati anak Adam, terputus semua amalan melainkan 3. Sedekahun jariyatun, sedekah jariah, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Kita ajak Fatihah, kita mati. Apabila kita mati, orang hak kita ajak tu amalkan apa yang kita ajak, boleh pahala di kita. Tok guru meninggal dunia, tinggal kita ambil baca, boleh pahala di dia. Itu maknanya kebajikan-kebajikan yang menyampaikan kepada alam barzah, kepada alam kubur kita. Tu kita kena fikir. Tok guru depa buat untuk mereka, anak mereka. Macam Tok Oji Bakar, Pondok Bandar Hilir, kitab Kifayatul Mubtadi tu. Dia buka pondok, dia mati, pondok dia hidup lagi. Kita tak ada pondok, kita buat passion lain. Dia karang kitab, dia mati, orang baca kitab dia lagi. Dia ada anak perempuan, dinikahkan dengan guru-guru, tok guru. 4 anak perempuan, 4 menantu tok guru. Semuanya kebajikan. Nampak? Jadi kita ni fikir apa yang kita nak buat kebajikan kepada kita. Itu maknanya orang bijak. Di antaranya ayyarifa ahwalahu ba'dal maut. Fikir keadaan setelah mati. Apa aku nak bawa? Tu kita kena ada fikiran kita, wawasan kita, target kita untuk ke sana. Habis itu. Alhamdulillah, tok guru banyak hak mereka buat untuk sampaikan kepada mereka. Depa tinggal anak murid baca kitab, boleh pahala dia depa. Gitu. Baik. Dan setengah daripadanya ditimbang. Bukan. Dan wajib i'tikad bahawasanya manusia itu akan dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat. Hari kiamat ni kita hak duduk dalam alam barzah akan bangun kembali. Buat apa? Untuk menuju kepada alam mahsyar. Sebab apa? Kerana adanya perhitungan di sana. Dihitung kita di sana. Itu hak kita baca Yasin. Al-yawm manakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari akhirat, semua anggota-anggota kita jadi saksi. Tak boleh nak bohong. Mulut kita katuk, tak boleh cakap lah. Lah ni boleh bohong. Cikgu ajak anak murid jadi warden asrama, semayang lagi, semayang dah, padahal dah. Boleh bohong. Tapi akhirat tak boleh kita bohong. Tangan kita bercakap, mata kita bercakap.
menjadi saksi. Kaki kita bercakap, perut kita bercakap. Tu maka hak dulu-dulu kita hak buat salah-salah, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menuju kepada alam mahsyar, alam akhirat. Inilah maknanya cara kita beriman dengan kiamat. Bukan duk gaduh cari Dajjal tu duk di pulau mana. Bukan kerja kita. Itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman cukup. Cumanya kita beramal. Jaga hati kita. Kita jaga hati kita. Tu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam apabila ditanya akan tanda-tanda akhir zaman, maka Syekh Fahmi jawab, dahului ilmu fardu ain. Kenal Allah dulu dalam ilmu akidah tauhid. Kemudian belajar hukum-hukum dalam syariat, dalam ilmu fiqh. Kemudian belajar bab akhlak. Insya-Allah apabila ketiga-tiga ilmu ini ada, kamu akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyedari akan fitnah-fitnah akhir zaman itu. Allah Ta'ala bagilah kita faham, ni fitnah, gitu. Sebab kita ada asas di dalam akidah. Kita ada asas dalam akidah. Habis itu. Dan setengah daripadanya perkara wajib kita etikad tu. Wajib kita beriman, wajib kita yakin. Apa dia? Dihisab akan segala amal yang baik dan yang jahat. Hak baik, hak buruk akan ditimbang, akan dihisab, akan dihitung kesemuanya. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Termulia, kalau tak hisab pun Allah Taala dah tahu kesemuanya. Pasal apa hikmah Allah Taala hisab? Kerana untuk menyatakan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Di dunia boleh berlakon, tetapi akhirat tak boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat tak boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok macam betul di dunia, padahal dia buat perkara tak betul. Dia mempergunakan kepada perkara yang tak betul. Nauzubillah. Di akhirat lah akan dihisab, barulah dinyatakan kepada kita hak mana yang benar, hak mana yang tak benar. Sebab di dunia boleh tipu daya, tetapi di akhirat tak ada siapa pun yang boleh sembunyi. Tidak ada siapa pun yang boleh bohong Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Habis. Dan setengah daripadanya ditimbang akan segala amal. Kita ni akan hisab, dihisab akan amal kita. Itulah kita ni dianjurkan kepada kita bertaubat. Moga-moga dihapuskan akan kemaksiatan hak kita buat dulu-dulu ni. Moga-moga dipadam oleh para malaikat. Catatan itu. Buat ke mana? Dengan cara bertaubat. At-taubatu an-nadamu. Taubat itu ialah menyesal. Menyesal hak dulu-dulu, hak waktu kita tak sedang, Allah Ta'ala belum bagi kesedaran kepada kita, kita terbuat kesilapan, maka kita bertaubat, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan akan amal kita, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pintu taubat terbuka bila-bila, melainkan yang pertama nyawa duduk di batang halkum tu tak boleh dah. Yang kedua, apabila matahari naik sebelah barat, terkatuk pintu taubat. Tapi duk elok-elok ni, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohonlah Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Habis itu. Itu Nabi Isra' wal Mi'raj dibersihkan hati. Bukan hati Nabi kita kotor, menambah bersihkan lagi. Menambah bersihkan lagi. Kita nak menuju kepada Allah Ta'ala, macam mana nak bersihkan? Iaitulah dengan cara kita ni memperbanyakkan akan taubat, memperbanyakkan akan istighfar. Itu cara untuk membersihkan kita ni untuk menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu.
Dan setengah daripadanya perkara hak wajib kita beriman ditimbang akan segala amal kebajikan ataupun amal keburukan yang kita buat akan ditimbang, akan dihisap oleh Allah Ta'ala untuk menyatakan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Dan itu kita kena belajar bagi timbang, bagi kena. Takut kita duk buat amal nak pahala tapi hati tak jaga. Seumpama jurus ayak di atas daun keladi. Di atas daun keladi. Buat amal nampak macam nak dapat pahala tapi hati tak jaga dengan ikhlas. Itu kita kena ada timbang di antara ilmu syariat dengan ilmu adab akhlak, sulukil murid, perjalanan sebagai murid menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kena ada tauhid, kena ada fiqh, kena ada ilmu tasawuf, barulah sempurna perjalanan kita tu menuju Allah Ta'ala. Ni kita buat kadang-kadang kita buat menyiga dengan Allah Ta'ala. Aku buat ni pahalanya ni. Dia jadi gitu. Sedangkan di dalam perjalanan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tu ayat Allah Ta'ala suruh kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak diperintahkan kita beribadah kepada Allah melainkan dalam keadaan ikhlas di dalam agamanya. Tu kena jaga pula hati kita. Hak nak riak tu, hak nak merosakkan tu, kena jaga. Nak buat ke mana tak mau bagi riak. Hak nak ujuk tu, nak buat ke mana hak tak mau bagi ujuk. Hak takabur tu, nak buat ke mana tak mau bagi jadi takabur, nak bagi jadi tawaduk. Tu kena makan ubat. Sakit ada ubat. Kalau hati kita sakit macam tu, maknanya tak sihat hati kita, kerohanian kita. Maka kena cari ubat. Mana dia? Di dalam ilmu tasawuf. Tu Syekh Abdul Qadir dia kawan kita penawar bagi hati. Tu hak yang fardu ain bagi orang awam. Memadah hak tu, penawar bagi hati. Nak jaga hati, kena jaga 7 anggota. Mata tak boleh tengok benda haram, telinga kena jaga, hidung, lidah, mulut kita, perut, tangan, kemaluan, kaki. Apabila jaga hak ni, hati kita terjaga. Tapi kalau hak ni tak boleh jaga, hati kita terkesan. Cakap perkara hak tak diizin oleh syarak. Hati kita rasa jauh daripada perasaan kerohanian. Hati kita rasa jauh daripada nak mendapat khusyuk di dalam solat. Hati kita rasa payah untuk nak mengingati Allah. Rasa serabut macam-macam. Itu maknanya tak sihat. Mana ubat dia? Di dalam ilmu tasawuf. Hak kita belajar hari Isnin. Barulah sempurna cara-cara untuk kita pi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni setengah dia kata aku minat fiqh dengan tajwid. Tasawuf aku tak minat. Tak leh. Nak pi kepada Allah ke mana? Tak ada kekal. Dia kata aku minat tauhid ya. Fiqh aku tak minat. Tak boleh. Tak boleh. Aku minat tasawuf ya, fiqh tak mau, tak boleh. Kena tiga-tiga tu sekali. Kena jalan tiga-tiga tu sekali. Habis. Dan setengah daripadanya kita alhamdulillah tauhid di kuliah duha ada dah. Tasawuf ada dah. Fiqh lah kurang sikit. Fiqh lah kurang sikit. Kita fikirlah macam mana moga Allah Taala bantu kita untuk sama-sama ketiga-tiga tu seiring. Kita seiringkan ketiga-tiga tu supaya perjalanan kita tu lancar untuk pergi ke hadrat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu. Setengah dia jaga hati ya, bab syariat terabur. Ambil uduk pun tak kena. Cara duduk dalam masyarakat pun tak kena menyangketi dia, cara hati dia ya. Tapi
Tapi dalam bab yang berkaitan dengan hukum hakam tak jaga, tak jadi. Tak boleh. At-tariqatu bila syari'atin fahuwa batilun. Sesuatu tariqah tanpa syariat batal. Dia kena seiring. Hukum hakam fiqh kena jaga, hati kena jaga, akhlak. Begitu juga akidah lebih utama. Ketiga-tiga tu kena ambil belakang. Ketiga-tiga tu kena pegang, kena i'tikad, kena pegang, kena amal, kena bawa dalam kehidupan. Moga Allah Ta'ala bantu kita. Habis itu. Baik, kita tengok lagi. Dan setengah daripadanya perkara hak wajib kita kena beriman i'tikad tu, wajib i'tiqad, wajib yakin, wajib beriman bahawasanya lalu sekalian manusia di atas jabatan siratul mustaqim. Siratul mustaqim. Kalau ikut tu Saleh pada dia suruh sebut sirat saja. Kerana sirat tu bukan betul. Perjalanan bukan lurus. Siratul mustaqim dalam Fatihah iaitu agama Islam. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu agama Islam. Adapun sirat jabatan di akhirat, dia banyak. Naik 500 tahun, mendatar 500 tahun, turun pula 500 tahun. Dia bukan jalan straight lagu tu. Yang dikatakan siratul mustaqim dalam Fatihah iaitu merujuk kepada Islam. Adapun jabatan di akhirat, wajib kita i'tiqad kita akan menaiki jabatan sirat. Semua tak dapat tidak kena naik. Sama ada berjaya atau tidak sahaja. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Diajar oleh ulama doa kepada kita. Ni wawasan. Bukan sahaja nak bahagia di dunia, bahkan akhirat kita nak kebahagiaan itu. Ulama ajak, Allahumma sabbiq aqdamana ala sirat. Ya Allah, pertetapkanlah tapak kakiku di atas titi sirat. Tu doa. Tu ulama-ulama kerohanian arif billah. Dia kata berdoa kepada Allah, doa dengan doa yang mahal. Doa dengan doa yang mahal. Kita dok doa hak murah-murah ya. Ya Allah, murah rezekiku, nak makan sehari dua, hak nak jadi najis. Murah. Ya Allah, bagilah kenderaan. Sampai masa buruk cabuk lempar, rosak. Murah. Ya Allah, bagi rumah. Murah. Hak mahal mana? Ya Allah, kurniakanlah kepada aku iman. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku ma'rifah. Tu mahal, nak bayar dengan duit tak boleh. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku, kepada keluarga aku, ma'rifah, keimanan, takwa, taufik, iman, syurga. Doa-doa yang mahal. Barulah kita bubuh doa hak dunia ni. Ya Allah, murah rezeki. Ya Allah, bagilah berjaya, periksa. Gitu. Ni minta bagi hak murah dulu. Hak mahal tak minta, rugi. Itu diajar oleh para alim ulama. Apabila kita nak berdoa, berdoalah minta perkara yang mahal-mahal. Di antaranya iman, takwa, taufik. Itu perkara yang mahal, yang tak mampu kita bayar dengan harta keduniaan ini. Tu ulama ajak kita. Ya Allah, Allahumma sabbiq aqdamana ala sirat. Ya Allah, pertetapkanlah tapak kaki kami ni di atas titi sirat. Lah ni nak ambil SPM pakat baca Yasin semua masjid. Tapi anak tak semayang, tak minta doa pun suruh tu doa bagi anak masuk hidayah semayang. Pelik. Tak betul. Kalau anak tak pas paksa teriak. Tapi kalau anak tak semayang tak teriak. Terbalik. Pakai spek mata orang pakai kot tu, ni pakai kot ni. Jadi terbalik. Tu alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kepada kita taufik hidayah, bagi kepahaman agama. Kita fikir secara hak ulama ajak kepada kita ni, susun kehidupan untuk menuju kepada akhirat ni dengan jalan yang disusun oleh ulama. Doa hak mahal. Doa hak mahal-mahal. Habis itu.
kita akan meniti sirat. Kita beriman, kita yakin jambatan sirat tu yang dibentang, yang Allah Ta'ala letakkan jambatan tu di atas mulut neraka. Belah ni mahsyar, belah ni syurga. Di antara mahsyar dengan syurga, sirat dibentangkan di atas, di antara mahsyar dengan syurga itu, bawah neraka. Kalau selamat, terus masuk syurga. Kalau tak selamat, jatuh dalam neraka, na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Habis. Nak buat apa nak selamat? Ambil hak Nabi ajak kepada kita. Iman, ambil. Islam, syariat, ambil, bawa amal. Akhlak yang Nabi ajak, ambil, bawa amal. Dan amal itu kita menuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita terselamat daripada terjatuh di dalam api neraka. Habis itu. Dan setengah daripadanya perkara hak wajib kita kena i'tikad, syurga dan neraka itu sebenar. Kita kena beriman, wajib kita yakin. Itu tempat penyudahan kita di situ. Allah kita berjalan di dunia akan ke barzah, barzah ke mahsyar, mahsyar kita akan dihisap. Penentuan kita tu adakah selamat ataupun tak selamat. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi iman dah kepada kita, nikmat dah kepada kita. Maka wajib kita kena jaga akan nikmat iman ini. Moga-moga kita hidup dalam iman dan diakhiri dalam keadaan iman. Kita hidup dalam kalimah la ilaha illallah, kita dimatikan dalam kalimah la ilaha illallah. Itu harga yang paling mahal kepada kita. La kita letih, Allah Ta'ala uji ni. Bila pengakhiran letih kita? Apabila dapat bertutur dengan la ilaha illallah ketika ajal kita tiba. Habis letih, selamat. Tutup Saleh rahimahullah kata baba rehat lah sama, tengok letih tak larat, uzur. Dia kata kita nak buat macam mana, kita rehat dalam kubur lah. Lepas mengajak orang mai nak ambil ubat, nak tanya masalah. Lepas tu orang mai masalah ni, lepas tu keluar mengajak, letih. Panggil kenuri, kalau tak panggil kenuri tak pi satgi terasa kena pi. Khidmat, mengajak, selesaikan masalah masyarakat. Orang nak tanya hukum hakam, kena mentelaah buka kitab, letih. Dia kata nak buat macam mana, kita rehat dalam kubur. Apabila Allah Ta'ala memberi hadiah husnul khatimah, maka rehat. Hidup dalam la ilaha illallah, diwafatkan dalam la ilaha illallah, bahagia. Moga-moga terus bahagia. Tu kita. Tok guru suruh zikir nu, letih. Suruh buat ni, banyak letih kita nak buat ni. Sabar di atas taat. La ni kita susah, insya-Allah di akhirat kita akan senang, selamat. Gitu. Tu pikiran kita orang yang Allah Ta'ala bagi mata hati keimanan. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ni ibarat penjara bagi orang beriman. Nak senang tak leh sangat. Duduk dalam penjara ni, takat-takat makan, nak hidup, takat-takat tidur. Nak tidur dalam tempat tak ada lah dalam penjara. Begitu juga kita. Nak hebat sangat di dunia, tak boleh lah, sebab Allah Ta'ala, Rasul kata dunia ni penjara. Pasal penjara, nak senang tak boleh, kena letih. Orang duduk tidur di rumah, kita kena main kuliah. Orang tak kena semayang, kita kena semayang. Orang boleh makan benda-benda haram, kita tak boleh. Penjara bagi kita orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Kemarin saya terkejut.
Isteri tanya soalan yang ditanya oleh kawan dia, order food panda. Lepas tu tak kaji sama ada halal ataupun tidak, dan tak ditulis makanan tu halal ataupun tidak. Tiba-tiba dah 3-4 kali dah order, baru tahu order di kedai Cina. Cek pula memang kedai tu. Nah, lepas tu dia tengok, masa dia tahu kata kedai Cina tu, dia makan lagi. Dia makan juga. Hak sekali hak lah tu. Dia makan juga. Dia tak apa kot. Dalam-dalam nak makan tu dia cek. Dia cek memang kedai Cina. Dan memang hak dia makan tu memang daging. Daging hak yang haram. Tanyalah macam mana hukum. Hak dia makan tak tahu tu macam mana? Hak makan tak tahu, Allah maaf lah. Lepas tu dia tanya macam mana keadaan mangkuk, pinggan. Selagi mana hak dia tahu, hak dia ingat, hak mana dia guna tu, maka sama. Nah, tu keadaan sekarang. Kena cermat, kena wara'. Al-wara'u tarku syubhah. Wara' itu meninggalkan syubhah. Nah, wara' itu kena cermat. Lebih-lebih lagi kita belajar agama, jangan pakai bedai. Kena wara'. Nak tengok kedai makan, orang yang tutup aurat. Kalau tak tutup aurat, kalau boleh ada kedai lain, ambil kedai lain dulu. Melainkan kita pergi ke tempat yang tak ada arah dah. Islam, tapi dia tak tutup aurat. Nak buat ke mana dah, nak cari payah dah. Hak tu keadaan darurah dinamakan. Law ni kalau ada pilihan, kita pilih yang terbaik. Pasal apa? Kerana menjadi kesan kepada hati kita. Kesan kepada hati kita. Kita main mengaji, makan tak jaga, malah nak berzikir, lihat nak mangkit malam. Pasal apa? Ni dia punca. Makan. Nah, makan. Almarhum Tok Isoleh rahimahullah burger tak makan langsung. Bukan kata tak boleh makan. Hak nampak pelik-pelik ni tinggal. Ambil yakin. Itu maknanya wara'. Al-wara'u tarku syubhah. Wara' itu meninggalkan perkara yang syubhah. Nah, meninggalkan perkara yang diragu-ragu. Jadi wajib kita yakin adanya sirat, adanya syurga, adanya neraka. Itu wajib kita kena beriman. Jangan kita ragu-ragu pasti perkara ini. Kenapa? Karena perkara ini dikhabarkan oleh Rasul yang bersifat dengan amin, Rasul yang bersifat dengan siddiq, benar, tidak dusta. Apa yang dikhabarkan oleh Rasul, sama ada perkara yang nyata ataupun perkara yang gaib, semuanya benar. Nah, semuanya betul, semuanya benar. Habis. Dan kedua-dua itu, syurga dan neraka tu sudah ada sekarang, yakni bagi pahaman kita ahlu sunnah wal jamaah. Mu'tazilah dia kata Tuhan tak buat lagi syurga neraka ni, nanti baru buat. Kita ada dah sekarang ini syurga dan neraka itu. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami minal ahlil jannah, daripada ahli syurga. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita pada ahli syurga. Wala taj'alna min ahlin nar, dan janganlah jadikan kami daripada ahli neraka. Rasul kita tengok dalam neraka ditunjuk gambaran ahli neraka. Rasul kata banyak yang aku lihat dalam neraka ni orang miskin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, orang hak duduk dalam neraka hak miskin-miskin tu, miskin daripada harta kah? Tak ada harta kah? Tak. Nabi kata miskin daripada ilmu. Orang hak tak belajar ilmu, nah, tak tahu haram halal, banyak dalam neraka. Moga Allah Ta'ala jadikan kita, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ahli syurga. Wala taj'alna min ahlin nar, dan moga-moga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita itu daripada kalangan ahli neraka. Mohon kepada Allah Ta'ala. Kita tak tahu lagi hujung jatuh macam mana. Nah, sahabat Rasul, perangai mereka beramal dengan perangai ahli syurga. Nampak tak? Taat ni habis taat. Apa batin mereka rasa?
boleh ke tak kami masuk syurga ni? Boleh ke tak ni? Takut lagi. Kita main kuliah duha seminggu 2 kali. Semayang malam, tiap-tiap malam. Contohlah, berzikir, duk rasa syurga dah. Jangan. Tak boleh. Hilang sifat hamba. Hamba ni kena harap. Ya Allah, kena ada khauf, takut, rojak harap. Ya Allah, aku ni tak tahulah. Harap-harap Tuhan terimalah aku. Harap-harap Allah Ta'ala terimalah aku. Maknanya tak act dengan Tuhan. Maknanya tak berlagak dengan Allah Ta'ala. Kalau duk rasa ahli syurga, maknanya kita berlagak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Habis. Dan lain-lain lagi daripada perkara hak wajib atas mukallaf mengiktikadkan akan dia, wajib kita kena belajar, wajib kita kena beriman, semua lagi perkara-perkara yang lain. Maka hendaklah kamu menuntut belajar kitab-kitab yang besar-besar. Mengaji lagi kitab tebal-tebal hak panjang-panjang karangan ulama, banyak lagi pembahasan-pembahasan di sana. Pasal apa dia buat lagu ni? Untuk menggemarkan kita. Habis dah Misbahul Munir tu. Kitab apa pula? Menggemarkan. Tu dia kata tak cukup hak ni. Mengaji lagi kitab hak besar-besar ni. Itu cara ulama mendidik masyarakat supaya tak cemuih, supaya tak jemu. Dia kata takat ni lah dulu. Kalau nak lebih lagi, kajilah kitab yang besar-besar lagi. Dia jadi lagu tu. Kita kena berhenti. Ada satu sesi lagi. Kemudian huraian, wallahu alam, huraian yang terakhir. Ni bab yang terakhir. Habis dah bab. Ada 3 muka surat lagi. Huraian yang terakhir pada menyatakan setengah-setengah perkara daripada yang wajib atas mukallaf mengerja segala yang disuruh wajib dan meninggalkan segala yang ditegah haram itu. Ini perkara nak jaga agama kita. Di antara cara nak jaga agama selain iktikad yang benar, iaitulah kita wajib menjaga hukum hakam Allah Ta'ala. Hak wajib kita pelihara. Kena jaga. Kena jaga. Baik. Alhamdulillah, walaupun PKPB hari tu kita tengok semangat masyarakat ni bagus. Dia nak pergi sembahyang. Saya hari tu kalut minggu ke berapa tau. PKP hak sambung minggu yang kedua tu, Jumaat. Nak pergi masjid Kampung Morong penuh. Terus pergi Padang Lalang. Pergi Padang Lalang, masa tu sembahyang dia kena memenuhi ruang sahaja. Lepas tu Tok Imam kata, pada hari ni oleh kerana baru buka, hak dalam saja di kaki 5 kami tak benak semayang. Pilah di situ. Gaya-gaya orang nak bang penuh. Lepas tu ingat apa kelak? Maknanya macam-macam. Lepas tu rela perempuan 2 orang jaga. Pakcik tu mai orang hantar dia. Tak tahulah sebab dia hantar naik motor bawa tongkat. Orang nak bang dah. Dia kata maaf pakcik, penuh dah. Tak apa saya sembahyang tepi. Kaki 5 ni pun tak apa dia tu. Tak boleh Tok Imam tak bagi hari ni. Lagu tu. Dia jokah rela perempuan tu. Kalau lagu tu macam mana hantar aku balik? Dia kata sat pakcik. Maka kami pun hak muda-muda ni dah penuh. Beralah dah. Cari masjid lain. Saya pergi masuk Padang Jamu pada hari itu. Maknanya alhamdulillah dalam keadaan ni pun hak Allah Ta'ala jaga akan syariat, akan iman terus terjaga alhamdulillah. Tapi yang sedihnya ramai orang lelaki lah ni hak yang tak kuat iman, dia rasa tak apa hari Jumaat. Orang bang Jumaat duk menyaga lagi. Dia rasa tak apa daripada bulan 3 sampai bulan 3 dah setahun dah. Dia kata dah tak cukup aku menyaga. Dia rasa tak apa menyaga waktu Jumaat. Hilang dah perasaan takzim kepada hari Jumaat itu. Dia ada hak yang baik, dia ada kesan yang tak baik. Moga-moga Allah Ta'ala jagakan hati kita dengan
keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.